أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Sihat semua? Sejuk tak? Tak sejuk? Sejuk ke tak? Biasa-biasa je sejuk je. Tak sejuk sangat Dah sampai dah semua? Cik Ya ada. Liza mana? Kak Som? Asal duduk belakang? Hah? Oh, ada bawa members Masya Allah. Itu nak sembang ke duduk belakang tu? Tak Apa? Apa dia? Oh, dah lama datang balik. Entah, saya tak perasan siapa datang siapa tak datang Setahu Som, Kak Ram, Kak Ya, Cik Kak Ya. Cik Ana, Cik Ana? Belum balik lagi? Dia gimana Bintang bukan jauh sangat Dia nak buat resort ke apa kat situ? Dia nak buat resort Okey, hari ini kita sambung perbincangan kitab kita. Masih bab 1 kan? Okey, bab 1, buka surat 352. 336. Ini kan perkataan fa'atabani tu kan? Betul? Salah? Syikin salah kot betul? Perkataan fa'atabani Abu Bakrin. Bukan? Betul Syikin, ramai cakap tu. Awak mana? Salah stop kat mana? Perkataan ya tak Ono ni belum baca lagi sayang. Yang atas tu, yang atas. Fa'atabani kan? Ya. Awak salah sign kot. Awak salah sign. Tapi ramai kata saya sign di atas dia ni. Betul Syikin salah tak Syikin? Syikin salah sign tak? Rasanya dekat situ kot. Okay, tak apalah. Dah baca ke no, saya baca je lah ni. Okey, kita sambung perkataan fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma sya'allahu an yaqula. Abu Bakar mencelaku dan mengatakan apa saja yang ingin dia katakan. Dalam riwayat Amr bin Al-Harith, Abu Bakar berkata, gara-gara kalung itu kamu menghentikan rombongan. Jadi dalam teks ini tunjukkan kepada kita Abu Bakar dia marah pada Aisyah. Marah pada Aisyah. Jadi Abu Bakar kata apa? Sebabkan satu kalung, satu rombongan kena berhenti kan, sebabkan satu kalung. Jadi kamu dah menghentikan rombongan itu.
Maka di sini dia kata dalam riwayat At-Tabarani, celaan yang diucapkan Abu Bakar berbunyi, lagi-lagi kamu yang membuat susah. Dah tak ada orang lain dah nak buat susah. Asal yang berhentikan rombongan mesti Aisyah. Tak ada orang lain. Ini Abu Bakar je meletih lah. Dia meletih kan. Maksudnya dia bebel lah dekat anak dia. Asyik kau yang buat susah. Jadi ada poin ni yang perlu diperhatikan di sini, iaitu perkataan Aisyah. Aisyah kata, maka Abu Bakar mencela aku dan dia tidak mengatakan ayahku mencelaku. Di sini Aisyah dia guna apa? Nama kan? Dia sebut nama bapa dia. Dia tak kata ayah, tapi dia kata Abu Bakar, dia sebut nama bapa dia. Jadi kenapa sedemikian? Kerana kata ayah terkait dengan kasih sayang orang tua terhadap anak. Sementara dalam kes yang terjadi, Abu Bakar mencela anaknya, itu menegur anaknya dengan ucapan yang keras dan menyakiti badannya dengan perbuatan. Hal ini tentu bertentangan dengan makna sebutan ayah. Oleh kerana itu, Aisyah menempatkan Abu Bakar seperti posisi orang lain dan tidak mengatakan dengan ucapan ayahku. Jadi kalau letak ayah tu tak kenalah bagi pensyarah kitab ni lah. Dia kata kalau guna ayah tu sifatnya lembut kan. Dia tak mengkasari. Jadi Aisyah guna perkataan nama bapa dia penuh tu kan, Abu Bakar, nak tunjukkan bahawa cara Abu Bakar handle the situation lah. Maknanya Abu Bakar dia cakap dengan ucapan yang agak sedikit kasar. Kemudian tangan dia pun jalan kan. Abu Bakar buat apa? Cubit kat mana? Pinggang. Cubit kat pinggang Aisyah tu kan. Jadi cara tu bagi Aisyah tak payah sebut ayah lah, sebut nama bapaknya, Abu Bakar. Macam tu, marah. Cik, marah lagi sebut nama Marah sebut nama penuh. Siapa biasa kat situ? Siapa biasa macam tu? Oh, marah anak sebut nama penuh. Betul Oh, semua macam gitu experience dia. Dah over sangat. Oh, dah over terus nama penuh. Macam gitu Oh, dengan binti, dengan bin sekali. Itu maknanya kita marah. Dengan anak lah. Kalau dengan suami? Oh, dengan suami diam. Masya Allah, salihah. Oh, jadi tak dapat minta syurga. Oh, kalau marah suami tak dapat minta syurga. Tak ada lah. Saya marah je. Oh, ya ke? Bukan suami kalau isteri marah diam je. Oh, tak juga. Depends lah. Oh, macam itu. Bukan kalau kita marah anak kita yang anak kita lah. Ya, depends jugalah anaknya perangai macam mana. Oh, biasa anak diam je. Oh, macam gitu. Apa? Oh, itu marah suami sindir anak. Macam gitu ya. Macam-macam. Marah anak, marah suami sindir anak. Macam mana? Marah anak sindir suami. Itu dua-dua sekali kena lah. Okay, tak apalah. Rumah tangga masing-masing lah ya. Jaga rumah tangga masing-masing. Okey, terus. Perkataan yata'ununi. Okey. Mencubitku. Dibaca dengan mendammahkan huruf ain. Jadi ain tu didammahkan, maksudnya dibaca dengan baris depan Oh, bunyi dia. Demikianlah redaksi lafaz untuk makna cubitan
yang dapat dirasakan oleh panca indera bersifat fizik. Adapun jika dimaksudkan dengan cubitan tersebut adalah maknawi bersifat abstrak, maka kata di atas dibaca dengan memfathahkan huruf ain. Yata'a. Okey, beza Yata'u maksudnya cubitan yang betul-betul cubit. Tapi kalau kita guna Yata'anuni, cubitan yang bersifat abstrak. Maksudnya macam mana? Apa pula tak kuat sangat? Kalau yang first, Yata'ununi kan, dia guna perkataan Yata'ununi kan, maksudnya betul-betul cubit tau. Kalau Yata'anuni, dia bentuknya abstrak. Macam mana? Tunjuk je. Betul. Dia tunjuk gini je. Big. Dia macam itu. Itu maksud abstrak. Dia tak betul-betul lah. Gini, tak buat macam gini. Cubit je. Ataupun dia tengok je dah rasa dah. Okay. Dia tengok je. Dia tak buat gini pun, dia macam gini. Dia macam inilah. Macam seorang kata, kau aku tengok mata. Dan gitu. Kau jaga cakap gitu kau jaga kita dah takut tau. Sini guna kita kata satu keadaan yang abstrak, keadaan-keadaan yang sedemikian. Jadi bahasa Arab kalau dia guna yata'ununi, ain tu kan dia baris depan tu kan, maka itu maksudnya betul-betul cubit. Tapi kalau kalau yata'anuni maksudnya abstrak tadi, bukan betul-betul. Maka demikianlah makna yang masyhur untuk dua pilihan kata ini. Namun kalau kita lihat di sini diterangkan, di dalam kitab Al-Matali' dan yang lainnya, kedua makna tersebut dibaca dengan memfathahkan huruf ain. Jadi ada di kalangan para ulama, ni ulama bahasa lah dalam kitab Al-Matali'. Dia kata tak kiralah sama ada yata'ununi nak dikaitkan dengan cubitan yang betul-betul ataupun cubitan yang abstrak, tetap baris depan ainnya. Okey, yata'ununi. Dan kalau kitab Al-Jami', penulis kitab Al-Jami' dia kata justru dibaca dengan mendomahkan huruf, dengan mendomahkannya, yang tadi fathah. Iaitu kalau yang tadi dalam kitab Al-Matali' dan yang lainnya, kedua makna tersebut dibaca dengan memfathahkan huruf ain. Maksudnya yata'anuni. Okey, dua-dua tak kira sama ada abstrak ataupun fizikal, kedua-duanya dibaca dengan kalau kitab Al-Jami' dia kata keduanya dibaca dengan dia tak ada beza. Faham tak? Boleh faham tak? Ni yang go slow ni, faham ke tak? Faham Kalau tadi kita katakan yata'ununi maksudnya cubit betul-betul. Kalau yang cubit tak betul-betul baca macam mana? Yata'anuni. Tapi dalam kitab Al-Matali' dia kata kalau kita baca yata'anuni, ain kan dia baris atas kan? Okey, maknanya sama je. Cubit betul-betul ataupun cubit bedek-bedek. Dalam kitab Al-Jami' dia kata yata'ununi, ainnya baris depan. Ain tu baris depan pun sama juga. Cubit betul-betul, cubit bedek-bedek kita guna yata'ununi. Baris je. Baris je beza. Okey, ain ni kalau baris atas, baris depan tadi bincang, ini maksudnya cubitnya fizikal. Kalau baris atas, cubitnya maksudnya? Okey. Dalam kitab Al-Matali' dia kata
sama ada betul-betul ataupun abstrak, tetap baris atas. Okey. Kita al-jami' sebutkan, dia kata dia baris depan. Tak kira sama ada fizikal ataupun abstrak. Ya, jadi bagi mereka tidak ada perbezaan pada baris itulah, dan maksudnya tetap sama. Okay. Baik, terus saya di sini. Jadi hadis ini maksudnya pada fa'al tabani Abu Bakrin itu tadi kan, dia mengandungi satu pengajaran bahawa seorang ayah boleh mengajari etika kepada puterinya walaupun dia sudah dewasa dan sudah bersuami serta tidak tinggal di rumahnya lagi. Jadi maksudnya ayah tu masih lagi ada tanggungjawab untuk menegur dan memberikan pendidikan kepada anak tersebut di atas beberapa kesilapan lah yang dilakukan. Jadi hukum ini dapat disamakan dengan hukum seseorang yang memberi pengajaran kepada orang yang berada di bawah wewenangnya meskipun tanpa seizin imam. Ini kita faham macam ni lah. Dalam rumah tangga kita ada husband and wife, betul tak? Suami tu imam dalam rumah tangga. Suami itu ialah ketua. Jadi kalau kita kata suami itu ketua, anak-anak semua berada di bawah bimbingan suami. Jadi kalau sekiranya isteri dia nak tegur anak dia, boleh tak? Boleh, walaupun tanpa izin imam. Okay, walaupun tanpa izin suami di atasnya. Dia maknanya dia ada tanggungjawab untuk menegur anak itu kerana dia pun bersama-sama berada di bawah tanggungjawab imam tu tadi. Contohlah begini kan, kita kata siapa ni, Nabi dekat atas kan, kira Nabi suami. Kemudian Nabi kahwin dengan Aisyah. Okay, sekarang Aisyah berada di bawah Nabi. Tapi Abu Bakar boleh tak tegur Aisyah? Boleh. Walaupun Abu Bakar berada di bawah Nabi. Dia tak perlu nak minta izin kepada Nabi. Sebab apa? Abu Bakar ialah ayah kepada Aisyah. Masih lagi berada dalam tanggungjawabnya. Jadi sama macam saya dah pernah cakap pada 2 minggu yang lepas. Maknanya macam ni lah. Kalau kita ni ada anak yang sudah bernikah, tak bermakna kita kena diamkan kalau anak tu ada buat salah. Mungkin kita nampak dalam rumah tangga anak kita ada something yang tak berapa elok kan. Ada sesuatu yang perlu kita tegur. Jadi ibu bapa perlu kehadapan untuk memberikan peringatan, pengajaran, pendidikan. Kita tak lepas lagi lah. Hidup kita ni selama mana kita hidup, anak tu tetap berada dalam tanggungjawab kita. Walaupun dia dah nikah, kita dah ada cucu, apa kan, tetap berjalan pendidikan. Kita jangan lepas tangan. Biasa orang kata, dah anak aku selamat dah, semua dah kahwin. Dia cakap macam tu kan, dah tak ada lagi dah hilang beban. Beban tak akan hilang. Selama kita hidup, beban tu akan terus berjalan. Kita akan tetap tengok anak kita, tegur anak kita, apa-apa yang salah, yang silap dalam rumah tangganya, kita perlu tegur secara yang baik. Apa gunanya ada ibu, ada bapa kalau sekiranya tak boleh tegur anak? Kita jangan tak nak lah, takut lah nanti anak tak bagi duit. Anak tak bagi duit. Kadang-kadang macam tu, ada ibu bapa kita tahu. Ada kan, dia takut nanti kalau aku cakap dengan anak aku, dia kan dah sentap tak bagi duit bulan-bulan, dah merajuk. Kenapa? Merajuk? Okey, terkejut saya. Kata sentap. Okey, dah sentap kan, merajuk semua. Nanti kita kata nanti tak ada duit allowance lah bulan-bulan, anak kita dah tak bagi. Kita takut. So anak kita buat apa, kita biarkan. Tak boleh macam tu kan. Kita kena tegur. Mungkin anak tu walaupun dia dah bernikah, anak perempuan, anak perempuan kita dah bernikah, tapi kita tengok anak perempuan kita ni macam kontrol husband dia. Okay, husband nak pergi rumah mak tak bagi, husband nak duduk dengan adik-beradik tak bagi kan. Kalau macam gitu, kita sebagai ibu yang lihat ni jangan tepuk tangan. Kadang-kadang kita tepuk tangan, bagus anak aku kontrol laki dia. Macam tu kan. Dia cakap apa semua, laki dia ikut. Tak boleh, ibu kena tegur. Sebagai ibu dia kena bilang pada anak dia, kakak jangan macam tu sebab kakak kena kahwin dengan family dia sekali. Macam tu tegur kita. Kita jangan bagi anak kita control the situation sebab anak kita ni bukan imam, kena ingat. Anak kita perempuan bernikah, dia bukan imam dalam rumah tangga. Dia ialah yang dibimbing. Jadi jangan bagi anak kita tu over.
Kadang ada, sebab kita pun kadang-kadang pun satu hal jugalah kita rasa oh tak apa, bagus je ni, biar menantu kita dengan kita je. Tak boleh. Sebab mereka ni bernikah, mereka ada 2 keluarga dah sekarang. Mesti sama rata. Menantu kita pun ada mak ayah yang perlu diperhatikan. Kita pun tak boleh tamak lah supaya menantu kita dengan anak kita dengan kita je. Kalau gitu susah keadaannya. Jadi ini kita panggil hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa ibu bapa walaupun mereka ni anak-anak mereka sudah bernikah, tanggungjawab untuk menegur kesilapan yang ada dalam rumah tangga anak-anak tu tetap berjalan. Kita tak boleh lepas tangan. Okey, nanti Allah akan soal, betul. Allah akan soal pada kita kan, apa kita buat bila anak kita ni buat salah. Ini tanggungjawab yang akan Allah Subhanahu Wa Taala tanya nanti di akhirat. Okey, terus perkataan fala yamna'uni minat taharruki. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak. Jadi hadis ini menunjukkan dianjurkannya bersabar, menahan diri dari banyak bergerak, apalagi jika gerakan tersebut dapat mengganggu orang yang sedang tidur. Aisyah tadi ayah dia buat apa? Cubit kan? Kemudian Aisyah dia tak boleh bergerak kan? Dia kena stay juga. Sebab apa dia tak boleh bergerak? Nabi tidur di pangkuan dia. Jadi waktu itu dia tak nak gerak lah, nanti Nabi terbangun kan. So dia tahan je lah. Bapak dia cubit tu kan, dia macam cubit lah gitu adalah. Dia macam tahan gitu kan. So dia kata fala yamna'uni minat taharruk. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak. Maka di sini kita kata ada satu anjurannya untuk kita bersabar daripada bergerak tu kan, ataupun menahan diri daripada bergerak jika kita dapati bahawa dapat mengganggu orang yang sedang tidur. Dia macam inilah senang kita kata, kita tidur bersama dengan suami kita pun tidur waktu tu kan, kita terjaga. Kita nak bangun daripada katil kita, biasa kita bangun pelan-pelan kan. Sebab apa? Kita tak nak ganggu tidurnya. Ini maksudnya. Jadi kita sabarlah menahan, ataupun anak kita sedang tidur kan, takut dia tak boleh dengar bising. Bila dengar bising ni nanti dia pun terbangun dan sebagainya. Kita bangun secara perlahan-lahan. Ini juga antara cara yang kita fahami menahan satu gerakan supaya tidak mengganggu orang lain. Dan demikian juga halnya diberikan contoh kepada kita. Dianjurkan menahan diri bagi orang yang sedang solat. Contoh ini pun kita sabar kan, masa kita solat boleh tak kita gerak-gerak? Gini. Tak boleh. Nak berjoget ke apa, tak boleh kan? Maknanya kita kena tahan diri kita daripada bergerak. Kadang-kadang rasa macam gatal lah. Kita ada macam kita pun gini, pelan-pelan kita garuk kan. Maknanya kita tahan diri kita. So itu satu keadaan yang mana kita kata kita sabar, menahan diri daripada satu gerakan yang kuat. Kita di sini kita tak kata Aisyah tak gerak langsung. Kalau dah orang cubit kita mestilah ada rasa nak gerak kan. Tapi gerakan itu ditahan. Ditahan, yang gerak cuma mungkin sedikit sajalah. Sebab dia menahan. Sama juga masa kita solat, kita tahan gerakan, kita sabar untuk bergerak pada beberapa keadaan. Dan di sini kata orang yang sedang membaca Al-Quran juga contohnya. Jadi baca Al-Quran ni boleh tak kita maksudnya menari ke? Boleh menari? Ataupun bangun duduk baca Quran. Biasa baca Quran kita duduk kan? Kita duduk sebagai satu keadaan yang mana kita kata menghormati bacaan Al-Quran itu. Jadi bila kita baca Quran tu kita duduk ni, kita sabar sebenarnya daripada bergerak. Contoh kita kata, lagi sikit je nak habis ni. Ataupun ada orang datang lah kan, dia nak sembang dengan kita masa kita baca Quran. Kita bagi isyarat macam ni kat dia. Sabar dulu lah, nanti bagi saya baca. Okay, bagi kita habis. Kita berikan satu arahan ataupun satu signal lah kepada dia yang kita sedang baca Al-Quran. Untuk menunjukkan bahawa ada beberapa pergerakan untuk beberapa keadaan yang menuntut kesabaran kita agar kita ni tak bergerak dalam keadaan yang sangat orang kata laju ataupun sangat pantas. Dan di sini dia kata lagi contoh diberikan ialah atau yang sedang sibuk dengan ilmu, tengah belajar. Tiba-tiba Kak Aisyah bangun, Kak Aisyah kata, Ustazah, saya nak gerak-gerak boleh?
Mm-mm. Itulah maksudnya. Tadi saya boleh cakap pasal bergerak tu. Masa belajar, tiba-tiba ada yang nak bergerak ke ataupun nak ni. Maknanya bergerak tanpa tujuan lah. Tanpa tujuan yang mendesak atau terdesak. Kita sabar kan? Kadang-kadang sabar. Fauzal lama betul nak habis. Aku nak terkencing ni. Contohlah kan. Aku terkencing sabar kan. Tunggu lama betul. Ini nak kata bahawa satu gerakan yang kita sabar supaya dia tak mengganggu situasi. Okey, dan juga berzikirlah, samalah juga keadaan-keadaan tadi. Baik, seterusnya perkataan berikut di sini. Faqama hina asbaha. Pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Demikian yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bab ini. Adapun pada perbahasan tentang keutamaan Abu Bakar, ikon kuat sangat. Kalau pelankan ikon boleh? Ke tak boleh? Dia memang standard Dah sejuk kan semua kan? Pelankan je, jangan tutup lah. Nanti kan pengsan pula kan tutup. Okey. Faqama hina asbaha. Pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Demikian yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bab ini. Adapun pada perbahasan tentang keutamaan Abu Bakar yang diriwayatkan dari Qutaibah dari Malik, Al-Bukhari menyebutkannya dengan lafaz fanama hatta asbaha. Beliau tidur hingga datang waktu subuh. Kalimat kedua ini adalah lafaz yang tercantum dalam riwayat Muslim dan dalam kitab Al-Muwatta tentang hadis tayammum. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Kerana masing-masing dari kalimat tersebut menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur waktu subuh. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa kalimat hatta asbaha hingga datang waktu subuh tidak menjelaskan batas waktu tidur hingga subuh, tetapi menjelaskan ketiadaan air untuk ketiadaan air itu berlangsung sampai waktu subuh. Kerana lafaz tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya ala ghairi ma'in, tidak memiliki persediaan air, yakni baginda tidak memiliki air hingga waktu subuh. Adapun dalam riwayat Amr bin al-Harith, redaksinya berbunyi thumma innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istayqaza wa hadaratis subhu. Kemudian Nabi SAW bangun sementara waktu subuh telah tiba. Apabila huruf waw pada riwayat Amr ini dii'rabkan sebagai waw hal. Jadi waw yang ada dekat tengah-tengah dalam bahasa Arab tadi tu kan disebut istayqaza wa hadaratis subhu. Waw di situ bukan bermaksud dan, tetapi waw di sini bermaksud waw hal. Waw hal tu nak menunjukkan keadaan orang itu, bagaimana dia bangun, yakni untuk menjelaskan keadaan. Maka hal itu dapat menjadikan dalil bahawa Nabi bangun pada waktu subuh, sebagaimana yang dapat difahami dari makna eksplisit lafaz tersebut. Keterangan ini menjadi dalil. Okey. Jadi apa yang kita baca di atas ini menjadi dalil tentang beberapa perkara. Pertama, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keringanan iaitu rukhsah untuk meninggalkan solat tahajud.
dalam perjalanan, iaitu ketika musafir. Nabi ni kita dapati bahawa tak pernah meninggalkan solat tahajud. Maka sebab itu ada di kalangan para ulama menyatakan bahawa tahajud adalah wajib bagi Nabi SAW. Tetapi dalam peristiwa ini kita dapati bahawa Nabi tak solat tahajud. Okey, Nabi tak solat tahajud. Bila keadaan menunjukkan sedemikian, yang mana Nabi bangun pada waktu subuh. Sebab waktu solat tahajud bila? Malam, sebelum subuh lah senang kita kata. Sebelum masuk waktu subuh, itu ialah waktu kita solat tahajud. Jadi solat tahajud berhenti masanya ialah bila masuk waktu subuh. Okay, setelah masuk waktu subuh maknanya dah tak boleh solat tahajud. Sekarang ni Nabi bangun dah masuk waktu subuh. Sebab Nabi tidur sampai masuk waktu subuh. Begitu kan keadaannya dia kata tadi. Jadi di sini dia kata ini menunjukkan ada keringanan untuk Nabi ketika Nabi musafir tidak melaksanakan solat tahajud itu tadi jika benar. Jika benar bahawa solat tahajud merupakan amalan yang wajib bagi Nabi. Tapi di situ ada rukhsah untuk baginda. Seterusnya, yang kedua, bahawasanya mencari air tidak wajib kecuali setelah masuknya waktu solat. Hal ini berdasarkan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin al-Harith tadi. Ia menuturkan bahawa setelah kalimat wa hadaratis subhu, sementara waktu subuh telah tiba, disebutkan kalimat faltamasal ma'a falam yujad. Maka baginda mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Maknanya kita ni kalau nak solat tu sebelum sampai waktu tak wajib nak cari air. Tapi bila dah masuk waktu wajib mencari air. Itu keadaannya. Inilah yang dimaksudkan pada poin tadilah. Seterusnya yang ketiga, wuduk sudah menjadi kewajipan bagi umat Islam. Yang mana dia kata iaitu untuk bersuci dari hadas, bukan hadis. Ke dalam kitab saya saja macam tu. Semua sama okey, tukar ya. Tiba-tiba nak bersuci dari hadis lain maksudnya. Iaitu untuk bersuci dari hadas sebelum turunnya ayat wuduk. Jadi sebelum turun ayat wuduk, semua masyarakat Islam yang memeluk agama Islam sudah tahu bahawa hukum berwuduk adalah wajib. Jadi tak ada dalil pun, tetapi setiap kali mereka nak solat, mereka akan ambil wuduk. Maka ini kata bahawa kita tahu tentang kewajipan untuk berwuduk sebelum solat. Oleh kerana itu, mereka merasa keberatan untuk bermukim di satu tempat yang tidak memiliki air. Dan Abu Bakar pun memperlakukan Aisyah kerana alasan ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis di atas. Jadi bagi mereka pada waktu itu belum lagi isu tak ada air ni menyusahkan mereka sampai macam ni sekali lah. So bagi mereka bahawa kalau nak duduk dekat satu tempat yang tak ada air tu adalah satu hal yang susah. Sebab mereka perlu ambil air untuk berwuduk. Ini keadaannya. Dan pada waktu tu belum turun lagi ayat tayamum. Kewajipan tayamum tu belum, kewajipan pula. Pensyariatan tayamum tu belum lagi diturunkan kepada masyarakat Islam. So mereka tak tahu. Itu yang menyebabkan Abu Bakar jadi rasa marahlah pada Aisyah sebab menyusahkan semua orang. Sebab engkau kita tak dapat ambil wuduk sedangkan wuduk tu adalah perkara yang wajib. Untuk mereka solatlah sebelum mereka solat. Jadi di sini dia kata Ibn Abdul Bar berkata, telah diketahui oleh semua ulama yang menulis kisah peperangan Rasulullah SAW bahawasanya sejak solat difardukan, Nabi SAW tidak pernah solat tanpa berwuduk. Solat difardukan bila? Sebelum hijrah. Maknanya peristiwa Isra Mi'raj. Okey, itu kewajipan solat. Jadi sejak waktu itu bila nak solat ambil wuduk. Pada waktu tu ayat wuduk belum turun pun. Tapi semua masyarakat Islam setiap kali nak solat mereka dah tahu dah tentang wuduk. Tentang kewajipan berwuduk. Jadi di sini dia kata
sejak solat difardukan, Nabi SAW tidak pernah solat tanpa berwuduk. Sungguh pernyataan ini hanya akan ditolak oleh orang yang jahil atau orang yang mengingkari kebenaran. Dia juga berkata kalimat ayatut tayammumi, ayat tayammum dalam teks hadis mengandungi isyarat bahawa yang mereka fahami adalah ayat tersebut turun berkenaan dengan hukum tayammum, bukan hukum wuduk. Ini surah Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6, kalau kita baca keseluruhannya, depan tu ialah tentang ayat wuduk. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang iza qumtum ila salati faghsilu. Allah kata kalau kalian nak solat, maka hendaklah kalian berwuduk, kan? Basuh tangan, basuh muka semua, kan? Allah suruh kita berwuduk. Setelah itu Allah kata kalau tak ada air baru tayammum. Jadi ayat ini, ayat wuduk, ayat tayammum dalam satu ayat. Okey, dalam satu ayat. Maka dia kata di situ tadi, kan? Dia kata di situ kalimat ayatut tayammumi, ayat tayammum dalam teks hadis mengandungi isyarat bahawa yang mereka fahami adalah ayat tersebut turun berkenaan dengan hukum tayammum, bukan hukum wuduk. Walaupun di depannya ialah ada ayat berkaitan wuduk. Lalu dia menambah, hikmah turunnya ayat wuduk meskipun telah diamalkan sebelumnya adalah agar kewajipan wuduk termaktub dalam Al-Quran. Jadi mereka ni beramal dengan kewajipan berwuduk itu sebelum turunnya ayat wuduk. Jadi sebelum ada ayat wuduk itu semua dah tahu tentang hukumnya. Dan Ibn Abdul Bar dia kata, kenapa Allah turunkan ayat wuduk itu juga? Walaupun semua dah tahu tentang hukumnya, supaya kewajipannya termaktub dalam Al-Quran. Kita ada dalil. Kalau orang tanya, apa dalil kita ni wajib berwuduk? Surah Al-Ma'idah ayat 6. Tak ada orang akan, dia akan kata, mana ada dalil? Sebab kalau tak ada ayat ini, nanti pada belakang hari akan ada orang yang tiba-tiba kata solat sah tanpa wuduk. Faham tak? Jadi sebab tu ini hikmahnya kenapa mesti ada ayat wuduk tu dalam Al-Quran. Kenapa Allah letakkan ayat wuduk tu dalam Al-Quran? Supaya ia menjadi dalil yang sangat kuat bagi kita untuk mengambil wuduk sebelum kita solat. Okey. Jadi ulama lainnya berkata boleh jadi, boleh jadi permulaan ayat tersebut yang berhubungan dengan wuduk telah turun sebelumnya. Jadi ada pendapat di kalangan para ulama juga kata kemungkinan ayat yang ke-6 dalam surah Al-Ma'idah tu kan dia ada dua hukum, satu tentang wuduk, satu tentang tayammum. Jadi ada di kalangan ulama kata apa, mungkin yang depan tu turun dulu. Ayat wuduk tu turun dulu. Kemudian dengan kata lain mereka mengetahui hukum wuduk berdasarkan ayat itu, iaitu Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian bahagian berikutnya dari ayat itu, yakni yang menyebutkan tentang tayammum, turun sesudahnya sebagaimana akan disebutkan dalam kisah ini. Jadi penamaan ayat tersebut sebagai ayat tayammum, padahal di dalamnya terdapat pula tentang wuduk, adalah penyebutan dengan nama ayat secara keseluruhan. Tetapi yang dimaksud hanyalah sebahagiannya. Maka nak senang faham dia kata macam inilah. Bila kita lihat pada surah Al-Ma'idah ayat 6 kan, dia satu ayat tapi depan cerita tentang ayat wuduk, belakang cerita tentang ayat tayammum. Jadi ada di kalangan para ulama kata yang depan tu turun dulu. Bila berlaku kisah kalung ni baru turun ayat yang belakang tentang tayammum. Okey. So para ulama bagi dua lah sedemikian. Ayat yang nombor 6 dibagikan kepada 2. Tetapi hal ini masih menyisakan perdebatan kerana riwayat Amr bin al-Harith di atas yang dinukil oleh Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir menunjukkan bahawa lafaz ayat ini iaitu Al-Ma'idah ayat 6 secara keseluruhannya turun pada peristiwa tayammum. Tapi kita ada hadis yang lain
menunjukkan kepada kita keseluruhan ayat 6 ni turun pada peristiwa tayamum. Dia tak turun separuh-separuh. Sebagaimana yang diberitahu oleh ulama yang kedua di sinilah, tak sebut siapa nama ulamanya. Maka dia kata beginilah, oleh kerana itu pendapat yang terkuat adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Pendapat yang mana? Pendapat yang terkuat ialah pendapat Ibn Abdul Bar. Pendapat yang mana satu? Baru baca. Baru baca tadi. Tak jauh sangat, ke atas tu juga. Ayatnya yang mana? Iaitu pandangan Ibn Abdul Bar yang menyatakan bahawa hikmah turunnya ayat wuduk meskipun telah diamalkan sebelumnya adalah agar kewajipan wuduk termaktub dalam Al-Quran. Inilah yang lebih kuat. Pendapat itu yang lebih kuat. Maksudnya nak kata keseluruhan ayat ini keseluruhan ayat ini ialah turun masa peristiwa Aisyah tadi. Masa hilang kalung tu kan. Walaupun kita lihat ayat yang ke-6 dalam surah Al-Ma'idah ini, dia ada dua bahagian. Bahagian pertama cerita tentang hukum wuduk. Bahagian kedua cerita tentang hukum tayammum. Jadi, dua-dua hukum ini berada pada satu ayat. Ia menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Okey, adakah ayat Al-Ma'idah ayat 6 ni cerita tentang wuduk ataupun nak cerita tentang tayammum? Baik, kalau Ibn Abdul Bar tadi dia kata hukum wuduk tu kan semua orang dah tahu kan, sejak solat difardukan Nabi solat berwuduk. Jadi semua orang, masyarakat Islam pada waktu itu semua dah tahu wajib berwuduk. Walaupun ayatnya belum turun. Lambat tu ayat ni turun. Okey, lambat. Sebab tadi saya tanya bila fardu solat tu, peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya awal. Jadi semua orang solat dalam keadaan yang berwuduk. Tapi ayatnya belum turun lagi. Kemudian hukum wuduk, hukum tayammum tu turun masa peristiwa ni. Hilang kalung tu kan. Yang mana Allah turunkan dengan kedua-dua hukum sekali. Wuduk dan tayammum. Jadi menurut Ibn Abdul Bar, hikmahnya kenapa Allah gabungkan ayat ini yang mana Allah sebutkan tentang hukum wuduk terlebih dahulu, supaya hukum wuduk ini dalilnya termaktub dalam Al-Quran. Ada dalil tentang wuduk. Okey, pendapat kedua, ada ulama lain kata apa? Hukum wuduk ni ayat dia kan walaupun dia keseluruhan, tapi dia kata hukum ayat berkaitan hukum wuduk turun dulu.
Jadi dia macam bagi separuh lah. Bagi separuh. Dia divided by 2. Ayat tu kan. Jadi ayat tentang wuduk turun dulu. Kemudian bila berlaku peristiwa hilang kalung ni, barulah dilengkapkan dengan ayat tentang hukum tayamum. Dan ayat yang ke-6 tu dia jadi complete. Ini pandangan yang kedua. Tetapi pandangan Ibn Abdul Bar paling kuat. So kita pegang pada pandangan yang paling kuat ini. Yang mana menyatakan bahawa dalam riwayat lain, iaitu dalam riwayat Amr bin al-Harith, ketika dia ceritakan tentang hadis ini, dia datangkan keseluruhan ayat, iaitu Al-Ma'idah ayat 6. Cerita tentang hukum wuduk sampailah kepada hukum tayamum, digabungkan dalam satu hadis, dalam satu ayat dan juga hadis Nabi SAW. Nak menunjukkan kepada kita bila adanya riwayat tersebut yang mendatangkan surah Al-Ma'idah secara sepenuhnya, keseluruhannya, bahawa ayat ini memang turun pada waktu ini. Dia tak turun separuh-separuh. Okey, sebab tu kita ambil pandangan yang paling kuat di sini, iaitu pandangan Ibn Abdul Bar. Baik, seterusnya ya. Perkataan fa'anzalallahu ayatat tayammumi. Lantas Allah pun menurunkan ayat tayammum. Ibnul Arabi Okey, lantas Allah menurunkan ayat tayammum. Ibnul Arabi berkata, ini adalah perkara yang belum boleh kupecahkan, maksudnya diselesaikan. Kerana kami tidak mengetahui ayat manakah yang dimaksud Aisyah. Jadi bila Aisyah kata fa'anzalallahu ayat tayammumi, tak pasti ayat mana satu yang turun. Kerana kami tidak mengetahui ayat manakah yang dimaksudkan Aisyah, Ibn Battal juga masih sangsi apakah ayat tayammum yang dimaksudkan Aisyah itu ayat yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 43 atau surah Al-Ma'idah ayat 6. Sebab tentang hukum tayammum ni dalam kedua ayat disebutkan. Dalam surah An-Nisa ayat 43 pun Allah sebutkan tentang kalau tak ada air boleh tayammum lah. Itu cuci wajah, cuci debukanlah, maksudnya wajah dengan tangan kan. So ada dua, mana satu? Ma'idah ke An-Nisa? Baik, ini menurut kepada Ibn Arabi dengan Ibn Battal. Bagi mereka berdua, mereka masih lagi confused lah. Mereka masih lagi tak dapat nak pastikan ayat yang mana satu. Baik, sementara Al-Qurtubi berpendapat bahawa ayat yang dimaksud adalah ayat tayammum yang tertera dalam surah An-Nisa. Alasannya ayat yang tertera dalam surah Al-Ma'idah juga dinamakan ayat wuduk. Sedangkan ayat yang tercantum dalam surah An-Nisa tidak menyebutkan permasalahan wuduk. Jadi ini pandangan Imam Al-Qurtubi. Bagi Imam Al-Qurtubi, ayat tayammum ni ialah yang dalam surah An-Nisa ayat 43. Sebab bagi dia, kalau surah Al-Ma'idah ayat 6 tu kan, dia tentang ayat wuduk. Ini bagi pendapat Al-Qurtubi lah. Jadi kalau dalam hadis, lebih tepat bagi dia ialah surah An-Nisa ayat 43 itu tadi. Jadi dengan demikian, dia kata ayat ini lebih spesifik untuk dinamakan sebagai ayat tayammum. Begitu pula pendapat Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Ketika mencantumkan ayat tayammum dalam surah An-Nisa, dia pun mengutip hadis ini. Jadi Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, bila dia cerita ataupun dia syarahkan tentang surah An-Nisa ayat 43, dia datangkan pula hadis ini. Okay, sepertinya mereka tidak mengetahui temuan Al-Bukhari dalam hadis dalam hal ini. Sebab Al-Bukhari tanpa ragu-ragu menyatakan bahawa
Ayat tayamum yang dimaksud Aisyah dalam hadis ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Hal ini berdasarkan riwayat Amr bin al-Harith yang dengan tegas menjelaskan hal itu melalui perkataan Aisyah sendiri. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Jadi yang lebih tepat ialah kita kata surah Al-Ma'idah. Okey, sebab kita ada riwayat lain iaitu riwayat Amr bin al-Harith tu tadi yang menerangkan tentang ayat yang mana satu. Maka pandangan Imam Al-Qurtubi ni tak berapa tepatlah. Itu cuma dia sebutkan sebagai perbahasan sahaja. Baik, perkataan fatayammamu, maka bertayamumlah. Kemungkinan lafaz ini memberitakan apa yang dilakukan para sahabat, yakni mereka bertayamum setelah turunnya ayat tersebut. Fatayammamu, maka semua waktu tu yang dalam peristiwa tersebut yang tak ada air kan, semuanya pun terus ikut kepada perintah Nabi untuk bertayamum. Mungkin juga lafaz ini adalah nukilan dari teks ayat yang berisi perintah dalam firman-Nya, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yakni suci. Dengan satu sangkaan, kedudukan kalimat ayat di sini sebagai bayan, iaitu penjelas yang menerangkan perkataan sebelumnya, iaitu ayat tayammumi, ayat tayamum, atau sebagai badal, yakni pengganti darinya. Baik, daripada ayat ini iaitu daripada fa'anzalallahu ayatat tayammumi, perbahasan tadi semua kita dapati ada beberapa situasi yang boleh menjadikan ayat ini sebagai dalil. Iaitu pertama, wajibnya niat ketika bertayamum. Kerana dalam firman Allah Azza wa Jal tertera, fatayammamu, maka bertayamumlah. Artinya, lakukanlah perbuatan itu dengan sengaja, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian ini adalah pendapat para ulama di pelbagai negeri kecuali Al-Auza'i. Okey, wajib niat bila nak tayamum. Okey, pertama. Seterusnya, wajibnya mengusap debu pada anggota tayamum dengan menyentuhkan ke kulit. Kerana itulah tayamum tidak dihukumi sah apabila menggunakan debu yang diterbangkan angin. Berbeza halnya dengan wuduk. Jika seseorang diguyur hujan, maksudnya dibasahi hujan, lalu dia berniat untuk berwuduk, maka berwuduknya dianggap sah. Faham tak? Maksudnya ada debu terbang, kita nak ambil tayamum, ambil. Itu tak boleh. Okey, tak sah. Beza kalau kita basah, hujan turun kan, kita keluar. Kita ambil uduk masa hujan tengah turun tu kan. Ambil uduk, ambil cuci tangan, cuci muka. Kalau gitu sah. Ini pandanganlah ulama sedemikian. Namun pendapat yang paling tepat adalah tayamum tetap dianggap sah bagi orang yang sengaja berniat memanfaatkan debu yang diterbangkan angin untuk bertayamum. Ia bergantung pada niat lah. Kalau memang banyak debu terbang tu kan dekat kita kan, ada sand ke apa angin. Ambil, ini kan kita niat, aku niat tayamum ni kan untuk solat fardu. Maknanya sah lah. Ini pandangan yang kedua kata semikian. Tapi dia kata ini pandangan paling tepat. Berbeza halnya dengan orang yang tidak berniat tayamum. Kalau dia tak niat tayamum, itu kita kata tak sah ketika memanfaatkan debu yang diterbangkan angin tersebut. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Hamid. Seterusnya, wajibnya menggunakan tanah yang baik iaitu suci untuk bertayamum. Hanya saja para ulama berbeza pendapat tentang kriteria tanah yang baik. Sebagaimana nantilah kita akan bahas pada bab yang tersendiri setelah bab ini.
Seterusnya, wajibnya bertayamum setiap kali hendak melaksanakan solat fardu. Penjelasan wajibnya bertayamum untuk setiap kali solat ini akan dipaparkan pada 4 bab yang mendatang, begitu pula bantahannya. Itu semua nanti kita akan bincangkan ya pada bab-bab yang tersendiri. Okey, kita ada catatan penting di bawah ini. Dari seluruh jalur hadis Aisyah ini, tidak disentuh sedikit pun tentang tata cara bertayamum. Jadi tak sebut tentang macam mana nak tayamum. Yang sebut cuma ayat tayamum turun, semua orang pun bertayamum. Okay? Jadi dia kata, akan tetapi dalam riwayat Ammar bin Yasir, kisah ini disebutkan berikut penjelasan tata cara tayamum. Hanya saja para perawi berbeza dalam menukil tata cara itu dari Ammar, seperti yang akan kami sebutkan dalam bab tayamum pada wajah dan 2 telapak tangan. Kami juga dalam bab ini akan menjelaskan pendapat yang paling kuat di antara mereka mengenai tata caranya. Itu nantilah ya, kita akan bincangkan dalam babnya yang tersendiri. Baik, perkataan faqala Usaidun. Usaid berkata, kata Usaid ditulis dalam bentuk isim tasghir. Maknanya dikecilkan namanya. Perkataan Ibnul Hudairi, Ibnul Hudair dibaca dengan huruf ha dan diikuti oleh huruf dad dalam bentuk isim tasghir juga. Usaid bin Al-Hudair termasuk pembesar kaum Ansar. Biografinya akan disebutkan dalam kitab Al-Manaqib. Dalam hadis ini, Usaid mengatakan suatu perkataan yang tidak diucapkan sahabat yang lain kerana dia adalah pemimpin kelompok yang sengaja diutus untuk mencari kalung Aisyah. Baik, seterusnya perkataan ma hiya bi awwali barakatikum. Ini bukanlah keberkatan kalian yang pertama, iaitu sebelumnya terdapat berkat-berkat yang lain. Adapun yang dimaksud dengan keluarga Abu Bakar adalah Abu Bakar sendiri, keluarganya dan para pengikutnya. Hal ini mengandungi dalil tentang keutamaan Aisyah dan ayahnya serta berkat yang sentiasa turun kepada keduanya. Ni ucapan siapa? Ma hiya bi awwali barakatikum. Siapa yang sebut tu? Usaid. Usaid sebut. Bila dah berlaku kisah ini, kemudian turun ayat tayamum, Usaid pun cakaplah kepada Abu Bakar, ma hiya bi awwali barakatikum. Ini bukanlah keberkatan kalian yang pertama. Maksudnya kerana peristiwa hilang kalung ni, turun keberkatan tu maksudnya ialah ayat tayamum. Akhirnya ada hukum tayamum. Jika tak berlaku peristiwa tu kan, memang takkanlah berlaku ataupun turunnya ayat tayamum ni. Ini satu bentuk keberkatan lah. Jadi kerana Aisyah ni kan ada banyak peristiwa yang berlaku menerusi dia, kemudian ayat-ayat pun diturunkan dan menyelesaikan isu yang berlaku di sekitar masyarakat. Jadi ini doa lah yang disebut oleh Usaid bin Ibn Al-Khudair itu tadi tentang Aisyah. Ki ma hiya bi awwali barakatikum. Dalam riwayat Amr bin Al-Harith disebutkan dengan lafaz laqad barakallahu lin-nasi fikum. Sungguh Allah telah menurunkan keberkatan kepada manusia kerana kalian. Sementara dalam tafsir Ishaq Al-Busti dari jalur Ibn Abi Mulaika dari Aisyah bahawasanya Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, maka na a'zamu barakati qiladatik. Sungguh ini keberkatan agung yang turun berkenaan dengan kalungmu. Sedangkan dalam riwayat Hisham bin Urwah pada bab selanjutnya disebutkan, fawallahi ma nazala biki min amrin takrahinahu illa ja'alallahu lil muslimina fihi khairan. Demi Allah, tidak turun kepadamu Aisyah satu masalah yang tidak kamu sukai, melainkan Allah menjadikan
menjadikan kebaikan di dalamnya bagi kaum muslimin. Maksudnya bila Aisyah ni Allah uji dengan beberapa ujian dalam kehidupannya. Contoh hilang kalung tu lah. Aisyah pun tak suka nak hilang-hilang barang ni. Kita asyik kata asyik hilang barang dia dek ni. Tu kepala kalau tak lekat pun hilang. Itu mungkinlah ayat kita kan. Ayat kita cakap macam itu. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang menerusi peristiwa-peristiwa yang begini ada banyak hikmah yang kita tak tahu. Sama juga dalam peristiwa Aisyah ini. Bila setiap kali dia hilang kalung tu, ada je peristiwa-peristiwa baik yang Allah tetapkan. Berdasarkan kepada peristiwa yang kita kata setakat hilang kalung macam tu kan. Tapi ia diikuti dengan sesuatu keberkatan. Contohnya dalam peristiwa hilang kalung kali ini, keberkatannya apa? Turunlah hukum hakam tentang tayamum. Daripada tak ada hukum itu, akhirnya ada hukum yang mana memudahkan situasi-situasi yang kita tidak ada air. Kemudian dapat digantikan dengan debu itu tadi. Okey, baik, seterusnya. Pada perbahasan nikah, yakni dalam kitab An-Nikah, diriwayatkan dari jalur yang sama, namun dengan redaksi yang lebih terperinci. Illa ja'alallahu laki minhu makhraja wa ja'ala lil muslimina fihi barakatan. Melainkan Allah menjadikanmu Aisyah jalan keluar darinya dan menjadikan keberkatan di dalamnya bagi kaum muslimin. Redaksi ini menunjukkan peristiwa tersebut terjadi setelah peristiwa Ifki. Hari itu saya tanya, peristiwa ini berlaku macam mana kan? Kenapa berlaku? Puncanya hilang kalung juga. Tapi ialah dua peristiwa yang berbeza. Peristiwa hilang kalung pada peristiwa Ifki ni, apa keberkatan yang berlaku? Kalau boleh ingat. Cik Ya. Hilang kalung, dituduh ada skandal kan. Aisyah manalah suka sampai Aisyah nangis, mata bengkak-bengkak kan. Sampai Nabi pun salah faham, akhirnya Nabi menjauh daripada dia. Peristiwanya sangat menyakitkan kan. Tapi akhirnya Allah turunkan ayat kan dalam surah An-Nur kan. Ayat apa? Tentang suruh periksa kalau ada berita yang datang. Hukum hakam tentang penyaksian sebelum menuduh seseorang, semuanya turun setelah peristiwa Ifki ni. Ini antara keberkatan. Kalau tak, orang tak ambil tahu pun. Semua berita orang ambil, walaupun tak kisahlah isi Nabi ke bukan isi Nabi, semua orang akan percaya dan akhirnya fitnah itu tak ada orang pun nak perbetulkan. Jadi ini antara keberkatan lah yang berlaku kan menerusi Aisyah itu juga. So kita faham peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Ifki, iaitu peristiwa ayat tayamum ni. Dia terjadi setelah peristiwa Ifki. Secara tidak langsung, hadis itu menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan kalung Aisyah hilang beberapa kali. Di antara ulama yang menegaskan hal tersebut adalah Muhammad bin Habib Al-Akhbari. Sebagaimana perkataannya, kalung Aisyah pernah hilang ketika perang Dhatur Riqa dan perang Bani Mustaliq. Selanjutnya, para penulis sejarah peperangan Nabi SAW berbeza pendapat tentang mana di antara kedua peperangan tersebut yang lebih dahulu terjadi. Ad-Dawudi berkata, peristiwa tayamum terjadi ketika penaklukan kota Makkah. Akan tetapi, dia sendiri masih ragu dengan pendapatnya ini. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dari hadis Abu Hurairah. Dia berkata, ketika turun ayat tayamum, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ini menunjukkan bahawa ayat tayamum turun setelah perang Bani Mustaliq. Kerana Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, yakni setelah terjadinya perang Bani Mustaliq, tanpa diragukan lagi. Dalam kitab Al-Maghazi akan disebutkan penegasan Al-Bukhari perihal perang Dhatur Riqa yang terjadi setelah kedatangan Abu Musa dan itu bertepatan
dengan masuk Islamnya Abu Hurairah. Keterangan lain yang juga menunjukkan ayat tayamum ini turun setelah peristiwa ifki adalah riwayat At-Tabrani melalui jalur Abbad bin Abdullah Az-Zubair dari Aisyah. Dia berkata, lamma kana min amri iqdi ma kana wa qala ahlul ifki ma qalu kharajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati ukhra fasaqata aydan iqdi. Okey, ini kata-kata Aisyah. Hatta habasan nasu ala iltimasihi faqala li Abu Bakrin ya bunayyatu fi kulli safratin takunina ana'an wa bala'an 'alan nas fa anzalallahu azza wa jalla rukhsata fit tayammumi. Qala Abu Bakrin innaki la mubarakah, innaki la mubarakah, innaki la mubarakah. Okey, maksud daripada penerangan itu tadi, setelah peristiwa hilangnya kalungku dan peristiwa ifki telah berlalu, maka aku pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti peperangan yang lain. Jadi dalam riwayat ini Aisyah jelaskan peristiwa kalung dah lepas dan peristiwa hilang kalung satu dan peristiwa ifki. Okey, Aisyah kata ini dah berlalu. Dia pun keluar bersama dengan Nabi untuk ikuti peperangan lain. Dan kali ini kalung aku hilang lagi, dia kata. Kembali jatuh hingga rombongan terpaksa berhenti untuk mencari kalung aku yang hilang itu. Jadi inilah Abu Bakar pun naik darah. Okay. Maka Abu Bakar pun berkata, wahai putriku, dalam setiap perjalanan kau memang selalu menyusahkan dan menjadi bencana bagi rombongan. Setiap kali jalan ada je benda hilang. Ni bapaknya marah dia lah. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk bertayamum. Jadi Aisyah kata apa? Waktu itu Allah turunkan ayat untuk ada rukhsah bagi orang yang tak ada air bertayamum. Lalu Abu Bakar pun berkata, tadi dah marah-marah kan, ni doa balik. Okay. Sungguh kamu ini banyak berkatnya. Dia dah cool down lah bila turun ayat tu kan. Sungguh kamu ini banyak berkatnya. Abu Bakar mengucapkan ini 3 kali. Baik, dalam sanad ini terdapat seorang perawi bernama Muhammad bin Hamid Ar-Razi. Kelihatannya kredibilitinya masih lagi diperdebatkan. Okey, itu tak apalah, tu nanti boleh bincang. Berdasarkan hadis di atas dapat dipetik beberapa faedah. Di antaranya menjelaskan tentang isi celaan Abu Bakar yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Okey. Yang kedua, menjelaskan pernah hilangnya kalung Aisyah 2 kali pada 2 perang yang berbeza. Okey, wallahu a'lam. Seterusnya kita ada perkataan, setelah itu kami membangunkan. Okay. Berhenti sini boleh? Cik, laju jawab boleh. Dia bukan saya ada meeting lepas ni. So saya nak kena cepat. Okey, jadi kita berhenti sampai sini ya. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Minggu depan ada kuliah tak? Tak ada apa-apa ya minggu depan? Okey. Minggu depan ada kuliah. Baik, jadi itu saja perbincangan kita pada pagi inilah. Bincang tentang apa ni? Hukum ayat tayamum ni kan. Okey, tentang hukum ayat wuduk dan sebagainya, bila turun dan sebagainya, dan juga penjelasan-penjelasan lanjutlah berkaitan tentang peristiwa ya hilangnya kalung Aisyah tu tadi. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung kembali. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.